Rancangan. Wah, intisari intipati rancangan kita di segmen Santai at Negeri. Hari Rabu pada waktu begini, iMedic akan menemani saudara. Jadi untuk itu saudara, iMedic kita hari ini, wow, hari yang cukup istimewa ya untuk catatan peribadi diri saya sendiri sebagai penyampai radio. Untuk pagi ini saudara, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah, ya, pakar bedah pembedahan payudara dan juga doktrin dari Hospital UCSI. Istimewa bersama-sama kami di iMedic Negeri FM. Jadi untuk itu kami mengharapkan saudara pendengar akan terus dengar kami ya menerusi frekuensi 92.6 MHz. Dapat juga dengarkan kami menerusi radio dalam talian di aplikasi RTM Klik atau menerusi website negerifm.rtm.gov.my, ataupun boleh lihat sendiri wajah Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Nur Hisham Abdullah menerusi live di FB Negeri FM Official. Okey, janji untuk terus bersama-sama kami Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
Ya, terima kasih saudara terus mendengarkan siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Itulah tagline kami sekali dongah. Diharapkan terus terpegun melekat dengar kami sampai bila-bila. Baiklah saudara, hari ini dah pun 18 Oktober 2023. Apa yang menarik untuk bulan Oktober ni? Tragedi Oktober ke? Bukan. Okey. Sebenarnya pada bulan Oktober ini saudara adalah merupakan bulan merah jambu. Pink Oktober. Pernah dengar? Ataupun mungkin anda dah dapatkan maklumat tentang apa yang diperkatakan mengenai Pink Oktober. Jadi untuk itu saudara istimewa menerusi iMedic hari ini di siaran Negeri FM. Kami membawakan figura yang sememangnya cukup popular. Figura kesihatan. Dia bukan figura hiburan. Kalau figura hiburan tu ada segmen lain ya. Jadi untuk itu kami mengucapkan selamat datang ke Konti Negeri FM. Tak lain tak bukan sebagaimana yang telefon kami war-warkan di media sosial Negeri FM. Hari ini saudara kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah di Konti Negeri FM. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Raut wajahnya seperti juga persembahan Alif Sata and the Low Cost. Senyum saja ya Tan Sri. Alhamdulillah sihat. Masih lagi orang kata kelihatan seperti dahulu juga. Ya, sewaktu negara kita dan juga dunia berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19 waktu itu dikenali dengan nama DG. Tapi sekarang ni Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah saudara yang merupakan pengerusi UCSI Healthcare Group. Ini jawatan yang terkini. Jadi figura kesihatan terkemuka negara bersama-sama kita hari ini saudara. Jadi sebelum itu Tan Sri mungkin boleh Tan Sri kongsikanlah apa agaknya perkembangan terkini setelah bersara dari dunia perkhidmatan awam ini kan. Tapi nama tu kalau sebut orang mesti kenal. Silakan Tan Sri. Alhamdulillah selepas bersara saya rasa persaraan adalah satu rahmatnya. Jadi kurang tekanan sikit dan juga dapat banyak masa, meluangkan masa dengan keluarga lah. Walaupun saya masih ada tugasan di peringkat antarabangsa, iaitu bersara saya dari sektor awam, tapi tugasan di sektor swasta dan juga tugasan sebagai dan tanggungjawab peranan saya di peringkat global lah. Jadi setakat ini saya masih menjawatan pengurusikan 5 jawatan di peringkat antarabangsa. Yang pertama ialah pengurusi kecemasan kesihatan dan juga pencegahan kesiapsiagaan respon peringkat Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi biasa dia sekitar ada 2 ataupun 3 kali mesyuarat dalam setahun di Geneva, dan di mana kita akan bincangkan isu-isu kesihatan, kecemasan kesihatan dan bagaimana kita nak mengatasi dia dan memkukuhkan respon kita lah. Yang ini kita lihat pada kecemasan global mengenai kesihatan, dan baru-baru ni kita dengar iaitu peperangan dan sebagainya. Ini juga menyebabkan banyak kehilangan nyawa dan sebagainya. Bagaimana Pertubuhan Kesihatan Sedunia membantu, dan kita ada 194 negara, dan setiap negara kita kena selaraskan tindakan pencegahan, kesiapsiagaan dan juga respon. Itu antara tugasan yang pertama. Yang kedua ialah saya baru dilantik bulan Mei sebagai penasihat teknikal kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia peringkat rantau Pasifik di Manila. Jadi kita memberikan nasihat dan juga berkongsi pengalaman bagaimana kita boleh melihat kepada liputan kesihatan sejagat, iaitu Universal Health Coverage di negara-negara Western Pacific. Yang tu tugasan yang berat juga. Dan yang ketiga ialah lembaga pengarah untuk Drug of Neglected Disease Initiative, iaitu satu badan yang kita melihat pada kompaun-kompaun baru yang boleh diguna pakai untuk merawat penyakit-penyakit. Contohnya hepatitis C. Kita berjaya mendapatkan satu kompaun yang baru, didaftarkan di Malaysia, yang pertama di Malaysia, iaitu Ravidasvir.
Dan rawatan hepatitis C sebelum ni 6 tahun dulu ialah $80,000 dan negara kita ada lebih kurang dianggarkan 400,000 pesakit hepatitis C. Dan dengan inisiatif yang kita lakukan dan kajian dan pendidikan yang telah dijalankan, kita berjaya menurunkan kos rawatan yang termurah dalam dunia, $100 untuk tempoh 6 minggu rawatan. Jadi kajian masih dijalankan sekarang ni untuk kurangkan daripada 6 minggu ke 8 minggu. Kita boleh jimatkan kos, dan juga rawatan ni adalah bukan hanya pencegahan tapi penyembuhan. Dengan kalau kita boleh menyembuh, kita jangkakan pada tahun 2030 kita boleh hapuskan hepatitis C. Bermakna mungkin tahun 2030 tak ada lagi penyakit-penyakit kanser hati dan sebagainya. Hepatitis C yang jangka panjang ni akan menyebabkan kanser hati, parut dalam hati dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya juga dilantik sebagai ahli High Council, ahli majlis kepada Yayasan Pembedahan Global yang berpangkalan di Geneva. Dan yang kelima, saya juga dilantik sebagai pakar bedah international, iaitu mewakili negara dalam bidang pembedahan, dan kita akan menganjurkan conference pembedahan sedunia 2024 pada bulan Ogos di KLCC. Di KLCC. Okey. Ya, Malaysia jadi tuan rumah lah. Tuan rumah. Itu kena task yang harus Tan Sri laksanakan sebaik mungkin lah sebagai tuan rumah, al-maklum lah kan. Okey. Jadi itu dia perkembangan terkini setelah bersara dari sektor awam lah. Tapi awalnya tadi Tan Sri mengatakan bahawa barulah dapat orang kata kebebasan sedikit lah tu kan. Cuma walaupun kalau disenaraikan penglibatan perkembangan terkini Tan Sri agak berat lah kerana ini mewakili peringkat dunia kan. Tetapi orang kata yalah, pengalaman yang ada di sektor awam, terutama sekali di penghujung perkhidmatan Tan Sri berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini juga memberi orang kata ruang, peluang dan juga pengalaman itu mematangkan kita untuk ke sesi-sesi yang selanjutnya. Okey, itu dia saudara pendengar. Jadi sememangnya figura kesihatan kita Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Noor Hisham bersama-sama kita sekarang ini di Konti Negeri FM menerusi rancangan iMedic. Ya, kemunculan figura kesihatan ini adalah rentetan figura ini dilantik sebagai pengerusi UCSI Healthcare Group yang berpangkalan di Port Dickson Negeri Sembilan. Baru dilantik pada 1 Oktober yang lalu Tan Sri. Okey, bagaimana tu, boleh cerita sikit momen-momen dilamar oleh pihak UCSI ni Tan Sri? Yang penting saya tak mohon tapi dilamar. Jadi saya rasa dalam bidang perubatan saya banyak pengalaman yang dapat saya kongsikan dan juga membangunkan hospital UCSI di Spring Hill. Dan mungkin kita lihat pengalaman kita yang telah kita guna pakai di Kementerian Kesihatan boleh kita curahkan di sektor swasta. Dan UCSI adalah satu hospital yang baru, berproses dibangunkan dan juga memerlukan satu kepimpinan yang kukuh supaya kita dapat pastikan hala tuju hospital ni dalam tempoh 5 tahun. InsyaAllah hospital ni kita jangkakan akan menjadi satu hospital yang dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan keselamatan yang tinggi di dekat Spring Hill di Port Dickson lah. Okey, itu dia orang kata ini satu peluang lah untuk apa pun jua pengalaman yang Tan Sri ada sewaktu di perkhidmatan dahulu boleh orang kata diadaptasikan lah kerana kita tahu juga perkhidmatan kesihatan swasta dan juga awam di negara kita ini adalah selari cuma dari segi ada 2-3 part sahajalah. Okey, jadi itu dia. Jadi sebenarnya saudara kami juga mengharapkan perlibatan daripada saudara pendengar kok kalau ada sebarang pertanyaan, terutama sekali bulan Oktober ini adalah merupakan bulan yang dikenali sebagai Pink October kanser jadi ini pula peluang untuk saudara bertanyakan terus kerana asasnya basicnya Tan Sri adalah di bidang pembedahan am dan
juga payudara ya. Jadi ini memang orang kata ada kena mengenalah dengan kita ni orang perempuan. Orang perempuan memang peka dengan perubahan kesihatannya berbanding kaum lelaki. Ini soalan yang nak saya tanya selepas ini. Kepekaan masyarakat kita di Malaysia untuk melakukan pemeriksaan kesihatan berkala ni. Tan Sri akan kita tanyakan selepas ini. Saya tiada lagu Hisham tapi saya ada lagu Amirul. Bolehlah jugalah kan. Negeri FM, I'm Edik. Saudara terus bersama-sama kami menerusi siaran Negeri FM 11.32 minit pagi. Hari ini saudara menerusi iMedic. Kami nak berkongsikan orang kata sedikit, bukan sedikit, sebenarnya info yang harus diketahui oleh semua orang mengenai kanser payudara. Pink October saudara adalah merupakan satu orang kata bulan yang dipilih oleh pihak berwajib kita, terutama sekali kepada fasiliti kesihatan kita lah, untuk memaklumkan kepada orang ramai betapa pentingnya usaha untuk kita mencegah kanser payudara. Tapi ialah takdir Allah SWT, itu dah memang ketentuannya. Tapi sebenarnya pencegahan boleh kita lakukan. Itulah nak tanya tu kepada rakan-rakan pendengar wanita kita. Ni khusus untuk wanita. Dah buat ke pemeriksaan payudara masing-masing? Dia mungkin kedengaran macam Jaja, kenapa cakap macam tu? Sebab
tak boleh cakap macam tu lah. Selalu kita memandang bahawa pemeriksaan payudara tu tak perlu kita buat. Kan jangan macam tu untuk kesihatan sebenarnya kita tak perlu malu jika kita mendapati ada berlakunya orang kata sesuatu yang tidak seperti biasa, ganjil, kita tak pernah rasa pun kenapa ada pula berbonjolan ni semua kan. Sebenarnya anda perlu mengunjungi mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Betul tak, Tan Sri? Betul. Jadi bulan Oktober ni ialah bulan kesedaran kanser payudara. Jadi apa yang kita kena sarankan kepada wanita ialah untuk tampil ke depan, jalankan pemeriksaan payudara. Jadi dapat kesan payudara, kanser payudara pada peringkat yang awal. Dan mereka yang berisiko dan juga telah mencapai usia lebih 50 tahun, kita sarankan untuk jalankan mammogram, iaitu di mana kita tak dapat rasa bonjolan lagi, tapi kita dapat kesan kalau ada kanser payudara peringkat yang awal sebelum bonjolan tu timbul. Jadi kalau kita dapat rawat pada peringkat awal, jadi kita dapat memberikan perkhidmatan yang baik dan juga penyembuhan yang baik lah. Jadi kalau peringkat yang lewat, kadang-kadang itu yang kita sukar untuk merawat dan kos rawatan juga amat tinggi. Jadi pencegahan tu lebih baik pada perawatan lah. Okey, itu dia saudara jadi kalau anda ada orang kata kemusykilan, sebenarnya ada banyak disediakan, sama ada di fasiliti kesihatan awam maupun swasta. Nak dengan tak nak aje. Ada orang kata saya tak nak buat mammogram tu sebab nantikan Jaja. Dia ada nantikan. Tu momokkan tu yang kadang-kadang menyebabkan kita nanti yalah, kalau memang dah takdirnya kita berhadapan dengan kanser payudara ni, nak tak nak kenalah menjalani orang kata proses-proses yang selanjutnya lah tu Okey, kita tak nak cerita pasal hal tu kan Tan Sri tapi kita nak sebelum saya bercerita, kita minta Tan Sri berikan orang kata input mengenai kesedaran kanser payudara ni. Kita nak tanyakan terlebih dahulu kepada Tan Sri sendiri pengalaman Tan Sri berhadapan berkhidmat di sektor kesihatan awam ini agak lama Mungkin ada pengalaman yang sampai kini Tan Sri masih ingat dan jadikan itu sebagai momen dalam usaha untuk terus semangat membantu sesama masyarakat kita ni. Jadi pengalaman yang saya tak dapat lupakan ialah ketika merawat Tun Endon. Jadi saya adalah doktor pakar yang merawat Tun Endon bersama dengan beliau, mendapatkan rawatan di Los Angeles, US. Ketika tu kita tak ada Institut Kanser Negara, kita juga tak ada PET CT scan dan banyak kekurangan dari segi perawatan kanser payudara. Dan juga saya merawat dia setiap kali, dan ada satu ketika beliau inginkan rawatan di Hospital Putrajaya, tapi beliau kalau boleh dirawat di rumah. Jadi kalau di rumah boleh kita fokus kepada beliau dan juga tak payah dia datang ke hospital. Kita semua kena ada VIP datang ke hospital dan sebagainya. Jadi bila kita memberikan perawatan yang terbaik, jadi ada timbul dikatakan ketika tu ialah Malaysia perlukan satu institut kanser payudara, kanser. Dan ketika tu bila kita perlukan radioterapi dan sebagainya, kita kena hantar ke Nilai Cancer Center. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau telah pun tinggalkan wasiat, iaitu untuk pembinaan Institut Kanser Negara di Putrajaya, iaitu sebelah Hospital Putrajaya yang ada sekarang ini. Itulah dia itu wasiat dia tu. Jadi kita lihat dengan pembinaan Hospital Cancer Institute ni yang dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, iaitu pembedahan, kemoterapi, radioterapi, nuklear, perubatan nuklear. Dan juga kita lihat design ataupun kita telah melihatkan keperluan Hospital Institut Kanser Negara ni untuk pesakit-pesakit kanser saja. Jadi contohnya kalau kita tengok ruang radioterapi itu ada ruang khas, dia tak guna pakai lobi yang dengan pesakit lain. Ada lobi radioterapi. Juga ada kecemasan untuk pesakit kanser.
Kalau tidak, pesakit kanser ada sekali di LA, Los Angeles, bila sesak nafas pergi ke Jabatan Kecemasan, jadi dia akan lihat pesakit-pesakit lain yang lebih cemas lagi. Jadi kita kena tunggu beberapa jam di Jabatan Kecemasan. Jadi ini Institut Kanser Negara, dia ada Jabatan Kecemasan untuk pesakit kanser. Jadi kita lihat susun atur, cara kita memberikan perawatan dan sebagainya telah pun kita rangka dan berjaya kita laksanakan di Institut Kanser Negara. Okey, itu dia ya, first lane lah untuk mereka lah kan. Kerana kita apabila berhadapan dengan radioterapi itu hanya hamba Allah itu sajalah yang tahu ya kesakitannya bagaimana, betul, ya. Betul. Setiap individu dia berbeza. Okey. Bila bercakap mengenai kanser payudara, rawatannya di negara kita memang dah ada. Ya, tak perlu bimbang, dan kalau mengikut kita sendiri sebagai penjawat awam pun kita akan diberikan cuti 2 tahun ya untuk rawatan kanser. Jadi itu juga merupakan satu orang kata sokongan daripada pihak kerajaan sendirilah. Okey. Tapi saya juga difahamkan selain daripada pusat kanser negara di Putrajaya tu Tan Sri, kumpulan sokongan pesakit kanser ni juga harus memainkan peranannya, kan, dalam membantu pesakit-pesakit kanser ni. Boleh Tan Sri ulas sikit apa sebenarnya peranan kumpulan sokongan pesakit kanser ni? Jadi kita lihat apabila kita memberikan perawatan dari sudut teknikal, jadi kita melihat teknikal juga. Tapi yang penting adalah kesihatan tu meliputi fizikal, mental dan sosial. Jadi mungkin kita lihat pada peringkat fizikalnya. Tapi mental dan sosial memerlukan sokongan daripada pesakit-pesakit yang telah sembuh dan boleh membantu untuk menaikkan moral pesakit-pesakit yang telah baru dikesan sebagai kanser dan beri sokongan mental kepada mereka untuk menjalankan rawatan, iaitu pembedahan dulu, lepas tu keperluan untuk buat kemoterapi, radioterapi, dan juga ada kes-kes yang memerlukan hormonal terapi untuk tempoh 5 tahun dan sebagainya. Jadi ini membantu apabila kalau ada orang yang telah melalui rawatan kanser payudara contohnya, dia akan berkongsi pengalaman dengan pesakit-pesakit baru. Jadi ini dapat membantu dari segi mental dan sosial untuk pesakit-pesakit baru ni lah. Jadi amat digalakkan setiap negeri, setiap daerah kalau ada persatuan-persatuan kanser payudara dan sebagainya. Ini penting untuk membantulah dari segi sokongan moral kepada pesakit kanser ni. Itu dia ya. Okey, jadi kita juga nak mengucapkan terima kasih Tan Sri. Ada komen daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Antaranya Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan sendiri ya, mengucapkan terima kasih kepada kita Negeri FM ya kerana perkongsian yang bermanfaat, dan terima kasih yang menjemput, dan kami juga mengucapkan terima kasih di atas kesudian ni ya yang membahagia Tan Sri untuk bersama-sama kami ya menerusi rancangan iMedic di siaran Negeri FM. Dan kita juga mengharapkan penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri tadi berkenaan kesedaran ya, kanser payudara ini bukan hanya wanita saja yang kena tahu, orang lelaki pun, encik suami pun kena ambil maklum ya. Okey, untuk Wira Kehormat Pak Din, ini kena ambil maklum ya. Kena ingatkan orang rumah tu, awak ni dah buat belum pemeriksaan berkala awak ni? Orang perempuan ada pemeriksaan berkala sendiri, orang lelaki pun sebenarnya ada pemeriksaan berkala juga. Okey, ini lari sikit daripada tajuk kita. Apa pesanan Tan Sri sendiri kepada masyarakat kita, khususnya kaum Adam ni, orang lelaki ni payah betul nak ajak pergi hospital nak buat pemeriksaan ni? Jadi kita kurang dari segi aspek pencegahan. Kita banyak tumpu pada perawatan. Jadi dalam bajet tahun 2024 ni, kalau boleh kita nak fokus lebih kepada pencegahan dan untuk kesan kanser pada peringkat yang awal lah. Itulah yang kita tengah nak sarankan dari Kementerian Kesihatan dan semua lah. Jadi adalah penting sama ada lelaki atau perempuan kalau boleh tampil hadapan untuk dapatkan saringan kanser untuk payudara dan sebagainya. Lelaki mungkin kanser payudara jarang berlaku, tapi boleh berlaku, iaitu lebih kurang 1 ataupun 2%. Sains tinggi pernah melihat kanser payudara pada lelaki. Tapi sebab lelaki pengesanan tu cepat sikit sebab dia dapat kesan dengan peringkat yang awal lah, dibandingkan dengan yang wanita.
Tapi kanser-kanser lain, contohnya kolorektal, kanser paru-paru dan sebagainya amat tinggi, dan merokok adalah satu penyebab kanser paru-paru dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena mencegah lebih baik daripada rawatan. Rawatan lebih mahal kalau dibandingkan dengan pencegahan. Itu dia, dengar tu ya. Kalau orang perempuan cakap, dia kata membebel aje lah awak ni. Kita bagi Tan Sri Hisham untuk menjelaskan kepada para pendengar kita betapa pentingnya pencegahan itu daripada rawatan. Jadi semoga kita semua terus hidup dalam keadaan sihat walafiat ya saudara pendengar.
Sengaja disiarkan lagu persembahan daripada Aina Abdul, Terus Hidup, untuk pesakit-pesakit kanser ya. Diharapkan anda terus bersemangat saudara. Sememangnya ya, kita sedia maklum lah apabila kita diuji dengan orang kata kesihatan kita diganggu gugat, pastinya akan ada timbul perasaan berjauh hati, merasakan bahawa diri ini tidak berguna. Jangan macam tu jangan berputus asa. Kalau tak ada yang sayang tak apa, Negeri FM akan menyayangi saudara sampai bila-bila. Janji tahu, jangan ubah siaran. Terus bersama-sama kami menerusi siaran Negeri FM. Baiklah saudara, sedar tak sedar dah sampai di penghujung dah iMedic kita hari ini saudara. Bersama dengan bulan kesedaran kanser payudara ini, kita bersama-sama dengan figura kesihatan kita iaitu Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah yang merupakan pakar bedah ya, pembedahan payudara dan juga endokrin, dan kini merupakan pengerusi UCSI Healthcare Group ya di Spring Hill, Port Dickson. Dan selain dia merupakan pengerusi UCSI ya, Tan Sri juga mempunyai klinik payudara ya di UCSI dan juga masih lagi terus mengamalkan kejayaannya sebagai orang kata pakar pembedahan ya Tan Sri passion kan, tak boleh nak ubah Yep, Orang kata kalau tak buat selalu nanti skill tu hilang kan. ketagih pula kan. Boy. Biasanya saya ni suka sangat menyaksikan drama-drama bersiri perubatan ni kan, baik Korea, baik US. Kita pun rasa macam wow, inilah orang kata semangat seorang pejuang yang tidak didendang. Di bilik bedah tu ya. Pernah berhadapan situasi cemas, itu biasa lah kan. Tak ada. Kalau kita pergi Dewan Bedah tu, itu suasana kita. Okay. Jadi kita telah dilatih sebagai pakar bedah. Dan juga dapat kita mengajar pakar-pakar bedah yang baru dan juga pelajar-pelajar dari segi pembedahan. Jadi keadaan di pakar bedah tu, dia punya sekeliling tu ialah keadaan terkawal. Jadi dapat kita laksanakan dengan baik pembedahan tersebut. Dan dulu pun sebagai ketua pengarah, saya masih menjalankan pembedahan seminggu sekali dan juga klinik pada hari Selasa. Dan sekarang walaupun dah pencen, saya masih meneruskan pembedahan di Hospital Putrajaya pada hari Isnin dan juga klinik pada hari Selasa. Pada hari Rabu untuk hospital pesakit-pesakit swasta, saya mengamal di Hospital UCSI lah. Dapat menjalankan klinik dan juga pembedahan. Dan kalau perlu hari Khamis dan sebagainya lah. Ikut keperluan lah. Ikut keperluan. Jadi apa yang penting adalah minat tu ada, dan juga memang saya yang pertama pakar bedah dulu sebelum jadi ketua pengarah. Okey. Jadi itu memang cita-cita Tan Sri lah ya, untuk berkhidmat sebagai pegawai perubatan ya, pakar bedah ni ya. Kalau kita lihat dalam semasa zaman era pandemik COVID-19, kalau pakar bedah yang menarujui ataupun memimpin satu-satu negara, contohnya WHO, pakar bedah dia ialah pakar bedah trauma Mike Ryan, dan di Switzerland pakar bedah ortopedik adalah ketua pengarah dia, dan juga sini negara kita pakar bedah ialah ketua pengarah kesihatan lah, pembedahan payudara dan endokrin. Apa yang beza ialah pakar bedah biasa dia membuat keputusan. Jadi kita berani buat keputusan berdasarkan pada fakta-fakta dan juga data-data yang ada. Kita berani buat keputusan. Sebab dalam pembedahan, kita kena buat keputusan bedah ataupun tak bedah. Jadi kita tak boleh tangguh. Atau tak potong ataupun tak potong. Okay. Tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh tangguh besok kita fikir macam mana, kita bincang lagi, tak ada. Kita kena laksanakan bergantung pada keputusan kita buat. Jadi berdasarkan dari fakta, dan kadang-kadang kita tahu kes ini kita boleh laksanakan dengan baik. Ada kala dia kita rasa kes ni walaupun boleh buat, tapi kita boleh baca, mungkin jangan buat. Jadi ini pengalaman kita lah. Dulu ada VIP yang datang kat saya, contohnya lah, yang masa tu ada Tan Sri datang kat saya. Dia pergi kat UK, dia dah buat dinasihatkan kepada doktor untuk kembali untuk laksanakan pembedahan. Jadi bila saya lihat, saya boleh laksanakan pembedahan esok lusa dalam minggu tu, tapi saya cuak masa tu. Jadi saya tangguhkan lah dalam 2 minggu lagi pembedahan. Tapi lepas minggu tu dia ada serangan sakit jantung dan sebagainya. Jadi kita boleh baca, kadang-kadang boleh rasa kes-kes yang kita boleh laksanakan dengan baik, walaupun sukar,
Dan ada kalanya kita boleh rasa ini mungkin ada masalah dan sebagainya. Jadi kita kena buat keputusan dasar pada. Apabila Tan Sri berceritakan pengalaman, saya pun ada pengalaman, tapi saya bukan pakar perubatan lah ya. Saya pakar bercakap bagilah kat saya kan. Ada pengalaman berhadapan dalam situasi genting jugalah di ICU sendiri. Doktor memberi kita sebenarnya sebagai public orang awam terutama sekali kalau ahli keluarga kita yang merupakan pesakit yang terlantar, pastinya kita emosi yang ke depan. Okey. Kenapa kita tak boleh terima kalau doktor kata dia berdasarkan doktor punya pengalaman bahawa pesakit ni tak lama lagi okey, dan pihak hospital pun sarankan boleh bawa balik. Sedangkan kita keluarga nakkan pesakit tu mendapat rawatan yang terbaiknya. How do you handle macam mana doktor kawal situasi antara emosi ahli keluarga pesakit dengan realitinya mengikut rekod perubatan pesakit tu sendiri? Jadi kalau semasa katalah kita dah ada data dan juga kenal pasti kes-kes tersebut, jadi kita kena libat urus dengan pesakit dan juga dengan keluarga. Jadi kita kena maklumkan perawatan tersebut dan juga apa-apa isu dan juga cabaran yang bakal dihadapi. Sama ada penyembuhan ke ataupun kita boleh bertahan saja. Jadi segala maklumat tu kita kena libat urus dengan keluarga dan juga pesakit. Dan ini penting kalau mereka tak faham. Jadi mungkin ini yang masalah dia. Jadi untuk pemahaman pesakit tersebut mengenai kanser yang dihadapi. Contohnya kalau ada peringkat yang lewat, jadi kita tak akan melihat kepada penyembuhan, kita hanya bertahan saja. Jadi berapa lama kita boleh bertahan dan sebagainya, apa ubat yang kita boleh beri untuk bertahan dan sebagainya. Jadi banyaklah kita libat urus ni penting sebab kita kena menguruskan ekspektasi pesakit dan juga keluarga. Jadi kadang-kadang doktor tak ada masa untuk menerangkan dan untuk memahamkan keluarga dan pesakit mengenai penyakit tersebut. Ini yang jadi masalah bila mereka tak faham. Jadi ini yang ada banyak timbul banyak isu lah sebab pemahaman mereka kepada penyakit tu kurang. Ini tugas kita lah untuk berbincang, memahamkan mereka apakah tindakan yang dapat dilaksanakan sebaik mungkin lah. Okey, itu dia ya. Jadi sebenarnya dalam apa pun situasi kita kena rasional lah. Jangan ikut emosi ya. Okey, kita dah sampai di penghujung dan sempena dengan bulan kesedaran kanser payudara ini, kami difahamkan UCSI juga turut menawarkan pakej istimewa untuk rakan-rakan pendengar kita khususnya ya kaum wanita. Marilah ya kita jaga kesihatan kita. Kalau kita ni sakit, orang perempuan kalau sakit habis tumbang satu rumah. Kalau Tan Sri sendiri nak tanya peribadi keluarga Tan Sri bagaimana? Kalau orang rumah tu Puan Sri-nya kurang sihat, situasi kat rumah jalan macam biasa ataupun anak-anak dah dewasa tak? Ya, anak-anak dah dewasa tapi orang rumah yang paling penting sekali lah, iaitu menteri yang penting dalam rumah lah menguruskan segala-galanya kat rumah lah. Jadi apa yang penting adalah kita menjalankan saringan lah. Jadi saya juga menggalakkan isteri saya dan juga anak-anak saya untuk menjalankan saringan kesihatan berkala lah. Kalau boleh selalu dilaksanakan lah. Contohnya kalau wanita pap smear perlu dilaksanakan dan juga saringan payudara dan sebagainya. Buatlah pemeriksaan berkala ya. Okey, jadi promosi yang ditawarkan oleh UCSI. Ya, UCSI menawarkan iaitu package iaitu 50% diskaun kepada pemeriksaan kesihatan yang sepenuhnya. Yang itu pertama. Yang kedua untuk 100 wanita yang pertama datang ke UCSI akan diberikan ujian mamogram, saringan mamogram percuma untuk 100 wanita lah. Dan seterusnya mungkin dapat saringan diskaun dan sebagainya lah. Jadi untuk bulan Oktober saja. Jadi kita nak menggalakkan untuk saringan kanser payudara pada bulan Oktober setiap tahunnya. Okey, itu dia. Jadi apa-apa pun anda boleh terus ke portal rasmi UCSI ataupun anda boleh membuat temu janji terlebih dahulu untuk mendapatkan tawaran istimewa sepanjang dengan Pink Oktober ini ya. Di talian 06-648-8888. Jadi akhir kata Tan Sri, situasi kita sekarang ini kalau dahulu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan sekarang ini tak menentu ya. Cuaca pun begitu keadaannya dengan suasana kita ialah
ialah orang kata apabila emosi diletakkan di hadapan pun boleh ganggu-gugat juga. Bacaan darah pun boleh jadi naik. Kalau kita lihat di media sosial apa yang berlaku di Semenanjung Gaza ni pun boleh juga menyebabkan tegang juga kan. Jadi nasihat Tan Sri sendiri sebagai orang kata figura kesihatan ni kepada orang ramai ni, kurang-kurangkan agaknya minum teh tarik ke roti canai, wallahu alam. Tan Sri pribadi Tan Sri kepada jadi para saya pendengar galakkan sekarang ni kita lihat kes-kes NCD ataupun bukan penyakit berjangkit semakin meningkat. Kalau boleh kita amalkan gaya hidup yang sihat lah, kurangkan gula, kurangkan lemak. Jadi dalam Kementerian Kesihatan dulu kita ada suku-suku separuh, banyakkan makanan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, kurangkan karbohidrat dan juga protein lah. Inilah cara hidup gaya sihat kita, dan juga amalkan senaman dan sebagainya. Ini penting, riyadhah tu penting untuk kita kekalkan badan yang sihat lah. Dalam bahasa Arab ada al-musalim fi jismu salim, iaitu akal yang sihat berada dalam badan yang sihat. Ini kita kena amalkan dengan cara yang baiklah. Dan juga kita kalau boleh banyak aktiviti pencegahan daripada perawatan lah. Jadi saringan tu penting untuk kita kesan penyakit-penyakit pada peringkat awal, dan pada peringkat awal kita melihat pada penyembuhan. Kalau peringkat lewat, jadi kita kadang-kadang tak dapat menyembuh, hanya bertahan je. Jadi dan kos rawatan bertahan tu lebih mahal daripada kos pencegahan. Ini yang penting untuk kita imbangkan hidup kita dari segi kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Ya, itu dia saudara. Jadi marilah sama-sama saudara kita ambil tindakan segera, jangan melengah-lengahkan ya. Kalau dibiarkan lama-lama nanti orang kata menanah dia meletup, nanti lagi susah. Okey? Jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Nur Hisham bin Abdullah, pengerusi UCSI Healthcare Group. Bersama-sama kita menerusi rancangan iMedic hari ini saudara, istimewa di siaran Negeri FM. Jadi pastikan saudara ya, tetap terus dengar kami kat mana-mana pun saudara berada. Boleh dengar kami menerusi aplikasi radio dalam talian di RTM Click, atau boleh sahaja layari media sosial Negeri FM Official. Terima kasih banyak Tan Sri sudi hadir bersama-sama kami di Negeri FM. Semoga orang kata pertemuan ini akan terus jalinan kerjasama UCSI Healthcare Group bersama-sama Negeri FM akan terus terjalin sampai bila-bila, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Negeri.